Berita 757 Selasa 15 Mac 2022 bersama saya Ain Syuhada Ahmad Buhari dan rakan penyampai saya. Dan saya Nadra Muhammad. Tajuk utama malam ini. Menteri Besar Johor dimuktamadkan. Remaja 14 tahun ditahan disyaki terlibat bakar madrasah. Assalamualaikum dan selamat malam. Ketika konflik Ukraine dan Rusia memasuki hari ke-19, namun reaksi Barat sememangnya lebih condong kepada Ukraine. Seboleh-bolehnya Barat yang didukung Amerika Syarikat menekan Moskow secukupnya dengan mengenakan sekatan ekonomi menyeluruh yang cukup ketat selain turut membekalkan senjata kepada Ukraine. Namun berlainan pula dengan isu Palestin yang sememangnya sekian lama dianaktirikan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Janji Barat ataupun negara Uncle Sam itu untuk membantu mahupun memerdekakan Palestin bolehlah diibaratkan sebagai mencurah air ke daun keladi yang mana ia hanyalah palsu dan perbuatan sia-sia belaka. Palestin hanya diberi status pemerhati di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan perkara itu tidak berlaku kepada negara haram Israel. Sebarang usaha untuk membawa pengiktirafan terhadap Palestin sebagai sebuah negara akan ditentang oleh negara haram Israel termasuk sekutu utamanya Amerika Syarikat dan Barat. Persoalannya, apakah yang membezakan Palestin dengan Ukraine hinggakan Barat tidak mampu berbuat perkara yang sama terhadap Palestin sebagaimana yang dilakukan kepada Ukraine? Pada masa sama, media-media Barat seolah-olah bersikap hipokrit dan berat sebelah terhadap Palestin dengan memberikan seluas-luasnya ruang kepada isu ini untuk dilihat di seluruh dunia, tidak seperti apa yang berlaku kepada Ukraine. Ketika ini, ramai yang bersolidariti bersama Ukraine dalam menentang pencerobohan Rusia ke atasnya, tetapi pada masa yang sama, ramai di seluruh dunia mula sedar sikap hipokrit dan berat sebelah Barat terhadap isu Palestin. Usah dihamburkan pelbagai lagi alasan kerana apa yang berlaku kepada Palestin hari ini jelas menampakkan Barat hanya bermulut manis, memejam sebelah mata dan penuh hipokrasi. Sehingga kini, Singapura merupakan satu-satunya negara di rantau Asia Tenggara yang mengenakan sekatan ekonomi ke atas Rusia berikutan pencerobohan negara itu ke atas Ukraine. Namun langkah sama tidak diambil Malaysia atas hubungan baik negara ini dengan kedua-dua negara itu dan berpendirian bahawa segala bentuk atau cara sekatan harus melalui Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Jika itu pegangan kerajaan Malaysia, kenapa sebuah tangki minyak Rusia tidak dibenarkan berlabuh di pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi baru-baru ini? Persoalannya, adakah larangan tersebut dikenakan oleh pihak tertentu yang naif dengan situasi terkini ataupun ada tangan gaib yang mempengaruhi keputusan itu? Justeru Berita 757 berharap kerajaan konsisten dengan pendirian hal ehwal luar negeri supaya ia tidak menimbulkan rasa kurang senang kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. 1 Mac lalu, media melaporkan pengendali pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi menolak hasrat sebuah kapal yang membawa bekalan minyak mentah dari Rusia yang dalam pelayaran ke negara ini untuk berlabuh di pelabuhan itu. Kementerian Pengangkutan dalam responnya memaklumkan tindakan menolak hasrat kapal itu dibuat supaya tidak melanggar sebarang sekatan antarabangsa sebagaimana yang menjadi prerogatif pelabuhan berkenaan. Secara mudahnya, maksud kenyataan itu ia adalah tekanan global untuk menekan penyagaan berkaitan Moskow kerana mencerobohi Ukraine. Bank Dunia meluluskan hampir 200 juta dolar Amerika atau kira-kira 841 juta ringgit pembiayaan tambahan dan diprogramkan semula bagi meningkatkan sokongan Ukraine terhadap mereka yang terkesan susulan serangan tentera Rusia terhadap negara itu. Presiden Bank Dunia David Malpass berkata, pembiayaan itu susulan kepada 723 juta dolar Amerika diluluskan minggu lalu dan menjadi sebahagian pakej sokongan 3 bilion dolar Amerika diberikan Bank Dunia kepada Ukraine dan rakyatnya dalam beberapa minggu ini.
Jelas beliau, bank itu juga akan menyalurkan bantuan meliputi pembinaan semula yang akan membabitkan lebuh raya, jambatan dan infrastruktur utama lain. Selain itu, sedang mengusahakan projek khusus untuk membantu rakyat Ukraine termasuk sebahagian yang kini tinggal di Poland dan tempat lain di bawah pakej $3 bilion Amerika itu. Sementara itu, Bank Dunia turut memaklumkan Austria akan menyediakan 10 juta euro untuk dana amanah pelbagai penderma yang ditubuhkan Bank Dunia bagi memudahkan penyaluran sumber geran daripada penderma ke Ukraine. Ini sekaligus menjadikan keseluruhan dana itu kepada 45 juta Amerika dolar atau 610 juta ringgit. Laporan dalam negara. Teka-teki siapa bakal menerajui tampuk pemerintahan kerajaan di Johor akhirnya terjawab selepas Dato' On Hafiz Ghazi sah ditabalkan sebagai Menteri Besar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Machap berusia 43 tahun itu mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor ke-19 petang tadi. Majlis angkat sumpah Menteri Besar itu diadakan di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Bukit Serene jam 3 petang. Turut hadir pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Hasni Muhammad. On Hafiz menerima surat tauliah pelantikan dan melafazkan sumpah menyandang jawatan dalam istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor yang berlangsung di Balai Mengadap Istana Bukit Serene. Pada PRU Johor 12 Mac lalu, On Hafiz menang di Dun Machap mengalahkan 3 calon lain dengan majoriti 6,543 undi. Dilahirkan pada 2 Mac 1979 di Simpang Renggam, beliau adalah cicit kepada pengasas UMNO, Dato' On Jaafar dan melibatkan diri dalam politik sejak 2006. Berpendidikan ijazah sarjana muda perakaunan, University of Hertfordshire, United Kingdom dan Kolej Tentera Diraja, On Hafiz mendirikan rumah tangga bersama Datin Sharmin Fazlina Muhammad Syukur. Hasil perkahwinan dikurniakan 4 cahaya mata. Apa sudah jadi dengan UMNO Johor? Adakah keengganan Ketua UMNO Negeri mengikuti telunjuk serta arahan pihak tertentu menjadi punca kerusi Menteri Besar bertukar tangan daripada pilihan asal? Di bawah artikel 4/2/A Undang-Undang Perlembagaan Johor 1895, kuasa pemilihan Menteri Besar datangnya dari istana dengan syarat individu tersebut mendapat sokongan majoriti adun negeri itu. Persoalannya, adakah pelantikan On Hafiz mengikut perlembagaan dan mendapat sokongan majoriti daripada ADUN serta pucuk pimpinan UMNO? Malah UMNO Johor tidak berupaya meletakkan ketua partinya sebagai ketua kerajaan. Dari kacamata bekas Ahli Parlimen Johor Bahru, Tan Sri Shahrir Abdul Samad, ia diklasifikasikan sebagai lemah dan cukup memalukan. Menerusi perkongsian Syahrir di laman sosialnya, dirinya jelas malu apabila UMNO Johor dikelaskan sebagai lemah selain enggan hadir ke Perhimpunan Agung UMNO yang bakal berlangsung mulai esok. Timbul tanda tanya apabila adakah pemilihan Dato' On Hafiz Ghazi lebih cenderung kepada campur tangan pihak lain sekaligus mengenepikan peranan dan usaha yang ditaburkan oleh penyandang kerusi Menteri Besar sebelum ini, Datuk Hasni Muhammad. Sebelum pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri tersebut diadakan, Hasni secara jelas telah mendapat mandat daripada rakyat Johor khususnya, namun hal itu bagaikan dinafikan sekaligus membelakangi suara rakyat tanpa mengambil kira peranan Hasni dalam usaha mengembalikan penguasaan Barisan Nasional atau UMNO di Johor dengan kemenangan penuh bergaya baru-baru ini. Jelas mantan Ahli Parlimen Johor Bahru itu, UMNO seharusnya perlu mengambil kira keberkesanan yang ditunjukkan Hasni sepanjang tempoh pelaksanaan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Johor dan tidaklah hanya akur umpama ayam menang kampung tergadai. Satu kertas putih kesihatan ke arah reformasi sistem kesihatan negara dibentangkan di Dewan Rakyat November ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kertas putih berkenaan bertujuan mengukuh sistem kesihatan negara secara menyeluruh agar perkhidmatan kesihatan lebih saksama, berkualiti tinggi, mudah diakses dengan kos berpatutan dan mampan untuk jangka masa panjang. Kertas putih kesihatan ini adalah satu ikhtiar Kementerian Kesihatan untuk membuka hujah dan perbincangan bersama rakyat
serta pihak berkepentingan mengenai sistem kesihatan negara yang memerlukan penambahbaikan yang mampan. Kertas putih ini merupakan dokumen rasmi kerajaan yang insya-Allah akan dapat sokongan bipartisan yang akan menggariskan status semasa, jurang dan kekangan yang dihadapi. Khairi berkata demikian pada waktu pertanyaan menteri bagi menjawab soalan ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hon Wai. Katanya penyediaan kertas putih kesihatan itu akan mengambil kira hasil serta syur pelbagai kajian sistem kesihatan yang telah dilaksanakan dan pandangan pihak berkepentingan termasuk rakyat melalui sesi libat urus. Untuk memastikan cadangan kertas putih itu kalis masa depan dan mendapat persetujuan bipartisan, ia juga perlu dibawa ke peringkat Dewan Negara serta cadangan kertas putih itu perlu dilaporkan kepada Jemaah Menteri dan Jawatankuasa Pilihan Khas. Katanya cadangan kertas putih itu mengambil kira aspek akses kesihatan di peringkat kebangsaan, tidak kira negeri dan wilayah. Seorang lelaki bebas daripada hukuman gantung atas pertuduhan membunuh seorang pesara polis 4 tahun lalu. Ia apabila Mahkamah Tinggi Kota Baru memutuskan tertuduh tidak waras ketika melakukan perbuatan itu. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh membuat keputusan itu selepas mendapati tertuduh Muhammad Rozani Yahya 43 tahun melakukan perbuatan itu sama seperti pertuduhan namun dibebaskan kerana tidak berupaya mengesahkan perbuatan sendiri pada waktu kejadian. Mahkamah mengeluarkan perintah mengikut Seksyen 348-2 Kanun Prosedur Jenayah supaya tertuduh diletak dalam tahanan selamat di Hospital Bahagia sehingga mendapat perintah daripada Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5. Perbuatan tertuduh yang memukul mangsa dengan sebatang besi dan berlari ke sana ke sini sebelum menyembunyikan diri di dalam alur sungai tidak mencerminkan keadaan waras tertuduh. Mengikut pertuduhan, Muhammad Rozani didakwa membunuh Abdul Halim Cik Yusof 69 tahun di tepi sebuah rumah di kampung Apa-Apa, Bunut Susu, Pasir Mas kira-kira jam 12.30 hari pada 25 Januari 2018. Seorang suspek berusia 14 tahun direman 2 hari bagi membantu siasatan kebakaran Madrasah Al-Huda, Wakaf Tapai, Marang semalam. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Magistrate Marang. Terdahulu, suspek tiba di mahkamah jam 9 pagi dengan memakai baju merah diiringi anggota polis. Dalam kejadian jam 6.15 petang semalam, 2 buah asrama dan 1 stor di Madrasah Al-Huda hangus dipercayai dibakar. Ketika kejadian, kesemua pelajar dan kaki tangan madrasah berada di luar kecuali suspek. Kebakaran dipercayai bermula dari tilam di ketiga-tiga bilik tersebut dan dipercayai ia sengaja dibakar. Turut dikesan kehadiran plastik berisi petrol dan pemeti api di tempat kejadian. Selain itu, pihak bomba juga menjumpai nota di atas kertas yang bertulis ugutan untuk membakar lagi madrasah berkenaan. Kejadian semalam merupakan yang ketiga berlaku di madrasah berkenaan. Sebelum ini, kejadian pertama berlaku pada 6 dan 8 Mac. Laporan seterusnya, pengumuman peralihan Malaysia ke fasa endemik 1 April ini bagaikan indah khabar dari rupa. Ia apabila bilangan hospital COVID-19 yang ditutup tidak selari dengan jumlah kes hariannya. Situasi semasa koridor hospital penuh dengan katil dan terpaksa menolak pesakit untuk memasuki ruang hospital, terutama mereka yang terkena wabak, sekaligus menggambarkan negara belum bersedia dalam isu itu yang bukan sahaja berlaku di hospital kerajaan, malah ia turut membabitkan hospital swasta.
Kerajaan sebagai watak penting dalam sektor kesihatan harus memainkan peranan dengan menyalurkan lebih banyak peruntukan untuk membantu hospital mengatasi kebanjiran bagi menaik taraf kemudahan itu. Bukan hanya sekadar perlu meluaskan ruang fizikal tetapi menyalurkan peruntukan bagi keperluan sumber manusia dan peralatan. Tenaga kerja perlu digerakkan dari beberapa negeri yang mempunyai bilangan kes yang rendah, malah daripada sektor swasta dan hospital pengajar juga diperlukan selain kaedah alternatif pembiayaan kesihatan seperti insurans kesihatan sosial dapat dipertimbangkan. Kerajaan harus merangka pelan pemindahan keluar pesakit bukan COVID-19 dari hospital kerajaan untuk memberi fokus kepada kes COVID-19 dan sedikit sebanyak boleh membantu menguruskan kebanjiran pesakit di hospital kerajaan. Pembinaan hospital COVID-19 berskala besar di tanah milik kerajaan yang dilengkapi pelbagai kemudahan serta kaki tangan perubatan yang cukup untuk berdepan dengan situasi luar jangka seperti yang berlaku sekarang juga harus dilakukan memandangkan virus ini mungkin bertahan selama beberapa tahun. Selain itu, kerajaan harus segera melaksanakan pelan strategik seperti peruntukan untuk menambah katil di unit rawatan rapi ICU, namun kapasiti katil secara keseluruhan juga perlu ditambah bukan sahaja pada pesakit dewasa, malah pesakit kanak-kanak juga perlu diambil kira kerana mereka juga sebahagian daripada keluarga Malaysia. Selepas hampir 2 tahun perniagaan terkesan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, para peniaga di Arkid Niaga Padang Besar Perlis kini boleh menarik nafas lega setelah menerima kunjungan pelancong dari dalam dan luar negeri. Menurut seorang peniaga kedai baju, Muhammad Irzam Masri, langkah diambil kerajaan disambut baik kerana dengan pembukaan sempadan, peniaga akan menerima lebih ramai pelancong dari luar. Perniagaan di sini nampak okey. Orang pun dah ramai masuk lah ni. Betul macam pelancong-pelancong pun dah mula main sini. Jadi kedai-kedai pun dah banyak buka sekarang ni. Macam tu. Kalau buka pintu sempadan tu, saya harap perniagaan kita ni lebih majulah. Dan ramai lagi pelancong-pelancong yang akan datang ke sini dan boleh membeli barang-barang keperluan di sini dengan harga yang berpatutan lah. Dalam pada itu, seorang pengunjung Muhammad Nazrul Hafiz Muhammad berkata suasana di Padang Besar kembali meriah selepas hampir 2 tahun sunyi sepi sebelum ini. Pendapat kalau kata pintu sempadan buka, sebenarnya pengunjung lagi meningkat lah sebab peniaga-peniaga daripada sempadan sana pun mereka boleh masuk main berniaga sini kan. Mungkin boleh jadi pengunjung tambah meningkat lah kat sini. Dalam pada itu, pengumuman pembukaan semula sempadan negara 1 April ini merupakan langkah positif dalam proses pemulihan negara terutamanya bagi sektor terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Tinjauan kru Berita 757 di Pusat Perniagaan di Larkin Central yang lazimnya dikunjungi warga Singapura sebelum pandemik mendapati, rata-rata peniaga menzahirkan rasa kesyukuran atas keputusan itu. Bagi pemilik butik Azhar Superart, tiada apa yang harus diungkapkan selain kesyukuran setelah 2 tahun melalui saat getir. Abang rasa gembira lah. Rasa gembira peniaga-peniaga di Sentral Larkin ni supaya adalah peniaga-peniaga orang yang sumber dia orang dapat daripada hasil-hasil yang sekiranya border Singapura dah buka kan. Kita orang di Larkin ni pun mengharaplah Singapura dapat datang sini untuk membeli barang-barang di Larkin Central kerana pendapatan biarlah ada. Sekarang ni agak sunyi di pasar Larkin ni. Baru-baru ini, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan sempadan negara kembali dibuka sepenuhnya kepada pelawat antarabangsa bermula 1 April iaitu 2 tahun selepas pelaksanaan langkah kawalan ketat di sempadan negara. Para pengembara yang telah melengkapkan vaksinasi akan dibenarkan masuk ke negara ini tanpa perlu menjalani tempoh kuarantin, namun mereka disyaratkan mengambil ujian COVID-19 sebaik tiba dan juga 24 jam selepas ketibaan. Kerajaan membuat keputusan membuka sempadan itu berikutan status negara yang akan memasuki fasa peralihan ke endemik pada April ini, iaitu satu fasa exit strategy yang akan membolehkan rakyat kembali semula kepada kehidupan hampir normal selepas lebih 2 tahun hidup mengikut norma-norma COVID-19.
Perbuatan terkutuk seorang lelaki warga emas menerima padah selepas dia ditahan kerana melakukan perbuatan tidak senonoh di flat Sri Sentosa, Jalan Klang Lama semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Amir Hizam Abdul Syukur berkata, pihaknya menerima aduan berkaitan lelaki yang mengambil pakaian dalam dijemur berhampiran flat terbabit jam 2.44 petang. Dalam satu kenyataan hari ini, Amir Hizam berkata lelaki terbabit dilihat mencium pakaian dalam berkenaan dan melakukan perbuatan tidak senonoh. Perbuatan itu dilihat serta dirakam oleh jiran mangsa yang kemudian menghubungi polis untuk memaklumkan perkara berkenaan. Amir Hizam berkata susulan aduan itu pihaknya menahan seorang lelaki berusia 62 tahun yang tinggal di Puchong untuk siasatan lanjut. Dia disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 berhubung kes itu. 72 pengunjung serta 3 pemilik premis di kompaun RM75,000 dalam serbuan di 3 pusat hiburan sekitar Ibu Negara malam semalam. Hasil serbuan mendapati pusat hiburan terbabit melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara 2021. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Kuala Lumpur Datuk Azman Ayub berkata 3 pemilik premis serta 18 pengunjung di premis pertama, 20 pengunjung di premis kedua dan 34 pengunjung di premis ketiga dikenakan kompaun RM1,000 setiap orang. Tindakan kompaun diambil selaras dengan Peraturan 17 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit APPB PPN 4/2021 iaitu melakukan aktiviti terlarang dalam pub dan kelab malam yang masih dikuatkuasakan ketika ini. Dalam perkembangan sama, Azman berkata pihaknya mengeluarkan 596 kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM596,000 ke atas pemilik premis dan pengunjung pusat hiburan sejak 1 Januari lalu hingga kini. Operasi seperti ini akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa dan usaha membantu kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19. China catat rekod tertinggi kes COVID-19 tempatan membabitkan individu bergejala tahun ini berbanding seluruh tahun lalu. Ia didorong varian Omicron yang lebih mudah menular sehingga merebak jangkitan dari Shanghai ke Shenzhen. Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan melaporkan Tanah Besar China semalam merekodkan 1,337 kes bergejala tempatan yang disahkan. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan tahun ini melebihi 9,000 kes berbanding 8,378 kes tahun lalu. Perancis akan menarik balik sebahagian besar SOP berkaitan COVID-19 bermula semalam dengan tidak lagi keperluan pemakaian pelitup muka di tempat awam serta membenarkan individu tidak divaksin masuk ke pusat hiburan, restoran dan pawagam. Dan ini pula mengenai peminat siri popular Korea Squid Game di Arab Saudi yang merasai sendiri pengalaman bermain sebahagian permainan dalam babak siri itu. Rakyat dan warga asing di ibu negara itu berpeluang bermain sendiri antara permainan yang dalam siri itu antaranya tarik tali dan meniti titian kaca. Laporan sukan. Fokus Harimau Malaya pada kem latihan pertama adalah untuk menanam sifat kepercayaan pada diri sendiri serta membangkitkan keyakinan para pemain menjelang 3 aksi persahabatan di Singapura minggu depan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon ketika ditemui pemberita semasa sesi temu bual di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. It's mentioned about team building, so give them back a confidence. Especially they are good, but they don't trust that they are good. So I want to let them aware that they are good. So like a confidence themselves, trust themselves. So they are good first. So we try to build the confidence and also. Game model important. Clearly know our game model, and also we will approach to the game planning as well. So approach to the game strategically, tactically, technically. Tambahnya, hari pertama latihan agak sukar untuk skuad kebangsaan kerana majoriti daripada mereka terlibat dengan saingan Piala FA minggu lalu.
Untuk itu, intensiti latihan hanya akan bertambah pada sesi berikutnya. Today is the tough day. Everybody arrive from their own state. Then we focus on conditioning, so mostly recovery. So I think last night some team they play 90 minutes, midnight they finish. So some player couldn't sleep well. So we will taking care of this part, until. Apabila ditanya mengenai kehadiran Dion Cools dan Liridon Kashniki, Pangong mengesahkan kedua-duanya tidak akan menjalani sesi latihan di Kuala Lumpur dan hanya akan bersama skuad kebangsaan di Singapura minggu hadapan. Untuk hari pertama kem latihan Harimau Malaya berwajah baharu, seramai 27 pemain melaporkan diri namun hanya 25 pemain yang turun menjalani latihan selepas Safawi Rashid dan Darren Lock dikecualikan atas masalah peribadi serta kesihatan. Sementara itu, pemain sayap Terengganu FC Faizal Halim menyifatkan panggilan ke kem latihan skuad kebangsaan di bawah Panggon diibaratkan sebagai diberi nafas baharu dalam kariernya. Beliau berharap peluang kali ini dapat dimanfaatkan sebaiknya susulan kegagalan untuk membuktikan kemampuan sebenar pada kempen Piala AFF tahun lalu. Saya percaya pada rezeki. Ini adalah peluang kedua saya bersama skuad negara. Mungkin inilah satu orang kata peluang yang terbaik untuk saya buktikan sesuatu untuk coach yang baru datang. Tambahnya, dia akan memberi sepenuh komitmen kepada pasukan kebangsaan dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh pengendali kelahiran Korea Selatan itu. Selain itu, Faizal yakin Panggon akan membawa kelainan dan pembaruan kepada corak permainan Harimau Malaya sekaligus meningkatkan mutu bola sepak negara mengikut acuannya tersendiri. Kita dapat rasa satu kesungguhan daripada coach dan saya boleh katakan dia akan buat yang pasukan kita lebih maju dan meletakkan pasukan kita di satu peringkat yang kita inginkan lah. Pada saya, perubahan taktikal akan berlaku dan corak permainan juga akan berlaku. Skuad Harimau Malaya dijadual berhadapan Filipina pada 23 Mac dan tuan rumah Singapura 26 Mac dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Stadium Nasional Singapura. Selain itu, skuad negara itu akan bertemu pasukan Liga Singapura Albirex Niigata pada 28 Mac di Stadium Jalan Besar. Bintang tenis Rusia Daniil Medvedev tersingkir daripada Indian Wells Masters selepas tewas kepada Gael Monfils di pusingan ketiga dalam pertarungan 3 set. Kekalahan itu juga menyaksikan Medvedev hanya bertahan 3 minggu sebagai pemain nombor 1 dunia. Pemain ranking ke-28 dunia dari Perancis Monfils beraksi cemerlang ketika menundukkan Medvedev 4-6, 6-3, 6-1 dalam tempoh 2 jam untuk mara ke pusingan keempat. Ini adalah kali pertama pemain 35 tahun itu menewaskan pemain di ranking tertinggi dunia sejak tahun 2009. Kekalahan itu menyaksikan Novak Djokovic kembali menduduki takhta tenis perseorangan lelaki dunia 3 minggu selepas Medvedev merampasnya pada 28 Februari lalu. Sekian berita 757 malam ini dan sebelum berpisah, saksikan kreativiti pemuzik dari Ukraine yang menaik taraf piano dari abad ke-19 yang digunakan dalam satu persembahan baru-baru ini. Dengan itu, teruskan bersama Awesome TV. Selamat malam. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Wonder, sorry, I had to text it. Undone, this is my Brexit. Tried to press rewind, I swear all of my attempts were desperate. Oh, this is so crazy. Go try to amaze me. You fire back, start yelling in caps. Perhaps you know better. Someday after the party's over, I hate it when we're sober. Play the music louder. Houston, we have a problem. Gotta